Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala la tahwihil jihatu sittah kasairil mubtada'at, yang mana antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Tuhan yang kita sembah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak terikat dengan 6 arah seperti mana yang ada pada makhluk, iaitu makhluk kita lah kan, terikat dengan 6 arah, iaitu apa? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu arah. Maknanya makhluk ini dia ada arah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata ulama, la tahwihil jihah as-sittah kasairil mubtada'at, yang mana Allah ini tidak mempunyai sifat seperti mana sifat makhluk, iaitu tidak berarah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat itu. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, penghulu bagi seluruh para anbiya dan para rasul. Dengan berkat baginda SAW, Allah berikan kekuatan kepada kita hari ini untuk sama-sama lagi pada sesi yang keberapa kali pun saya tak ingat. Dan Allah berikan kekuatan kita nak belajar agama. Orang yang belajar agama ini ada tanda kebaikan pada dirinya yang Allah nak berikan kepada dia. InsyaAllah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Diucapkan kepada semua yang hadir, sama ada dalam Google Meet ataupun yang berada di Facebook. Selamat datang diucapkan. Semoga Allah memberkati kita semua, insya-Allah. Semoga Allah memberkati zuriat-zuriat kita. Semoga Allah memberkati pasangan kita, dan kita akan kekal bersama pasangan kita, zuriat kita, hingga ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Fa insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita, perkongsian kita ini, dengan kita mulakan dengan pembacaan kitab Syama'ilul Muhammadiyah, yang iaitu tentang hadis-hadis Nabi SAW, tentang kesempurnaan baginda Nabi SAW. Dan tidak lama lagi kita nak masuk kepada bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Kebiasaan para ulama, mereka akan membaca, mereka akan berdaurah. Kalau dari sudut sekolah, kita ada ladab lah, latihan dalam perkhidmatan kan. Mereka, para ulama ni akan buat daurah ataupun ladab berkenaan membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan Nabi SAW, sirah Nabi, hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mula awal lah daripada bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah memberi keberkatan dalam kita menuntut ilmu ini. Ini salah satu kewajipan yang perlu kita laksanakan untuk diri kita. Baik, insya-Allah kita akan baca hadis yang seterusnya berkenaan dengan ciptaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis saja. Haddatsana qala al-muallif rahimahullah taala min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Humaid ibnu Abdurrahman Ar-Ru'ashi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulul Barra'a ibnu Azib akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayfi qala la bal mithla al-qamar. Subhanallahil azim. Apa makna hadis ini? Hadis ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, hadis ini datang daripada Sufyan bin Waqi', daripada Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'ashi, daripada Zuhair, daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki bertanya kepada Barra' bin Azib. Seorang lelaki datang kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Barra' bin Azib, salah seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata lelaki itu? Apa soalan lelaki itu bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Barra' bin Azib? Lelaki itu bertanya, adakah wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan pedang? Pedang ni maknanya licin. Maknanya licin, ketajaman pedang tu. Apa lelaki ni nak umpamakan kehalusan, ketampanan muka Nabi SAW itu seperti pedang. Pedang, orang yang nak buat perang, mereka takkan tinggal begitu sampai berkarat. Pedang yang kita sayang, orang Arab yang macam saya kan, saya memang dulu sebelum pandemik COVID, pandemik datang, kita memang antara tukang sembelih lah tiap-tiap hari raya korban. Jadi saya takkan biarkan mata pisau sembelih tu berkarat, sebab tiap-tiap tahun memang kita biasa gunakan. Jadi kita jaga, kita licinkan, kita sapu minyak supaya tidak berkarat semua tu. Jadi lelaki yang datang kepada sahabat Nabi ni, dia bertanya kepada sahabat Nabi, adakah muka baginda Nabi SAW itu licin, halus seperti mata pedang? Itu habis ungkapan lah, habis umpamaan, perumpamaan yang lelaki ni nak bagi tahu adakah muka Nabi ni sehandsome ataupun sehalus, halus tu maknanya handsome lah, seperti mata pedang. Kata Barra' bin Azib, kata sahabat Nabi ini, dia menjawab persoalan itu. Maknanya lelaki yang datang ni habis fikir dah, tak ada benda lain yang lebih cantik, maknanya yang boleh diumpamakan dengan muka Nabi SAW. Maka kata Barra' bin Azib, tengok apa jawapan Barra' bin Azib. Subhanallah azim. Pertama sekali tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan ikhlaskan dirilah. Lupa pula saya kan. Dalam menuntut ilmu ni kita ikhlaskan diri. Sama juga kita bekerja, kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, mohon maaf lah kalau ada suara saya tersekat-sekat ataupun gaya macam tak larat kan. Alhamdulillah petang tadi dah kena vaksin dos kedua kan. Jadi dia ada rasa macam nak demam sikit kan. Tapi tak apa, tak mematahkan semangat kita untuk berkongsi ilmu. Kata Barra' bin Azib dalam hadis ini, dia menjawab soalan lelaki tadi. Kata Barra' bin Azib, tidak, bahkan wajah baginda Nabi SAW itu bagaikan bulan. Bukan muka Nabi itu bulan, tidak, tetapi cantiknya wajah Nabi, tampannya wajah Nabi SAW seumpama bulan purnama yang kita kagum bila melihatnya. Kan kita bila ada bulan
bulan apa penuh, tiap 15 hari bulan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan kira dalam mengikut tahun hijrah. Tahun hijrah, tuan-tuan ikut tahun Islam, tiap bulan dalam bulan Islam sampai saja pertengahan bulan Islam, iaitu 15 hari bulan Muharram, 15 hari bulan Safar, tiap-tiap bulan 15 hari bulan pasti bulan akan kembang, maknanya bulan penuh. Kan bila kita nampak bulan penuh, kita akan kata subhanallahil azim. Oh, cantiknya bulan malam ni kan. Jadi Barra' bin Azib ini dia umpamakan wajah Nabi itu seperti bulan purnama. Cantiknya subhanallahil azim. Jadi memang kata Barra' bin Azib, bahkan lebih daripada kecantikan mata pedang, iaitu seumpama bulan purnama. Subhanallahil azim. Kan tuan-tuan pernah dengar qasidah baru-baru ni yang dia mengatakan, dalam qasidah tu memuji Rasulullah, qamarun sidnan nabi. Apa makna qamarun tu? Qamarun itu apa dia? Nama bagi bulan purnama dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arab. Jadi qasidah bila kita memuji Rasulullah tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi Barra' bin Azib, sahabat Nabi, mengatakan apa? Tidak, bahkan wajah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bulan. Qamarun ini adalah bulan purnama. Bulan purnama. Kalau hilal ini anak bulan sabit tu, anak bulan. Kalau bulan penuh dipanggil qamarun. Ini adalah pujian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalaulah Allah menceritakan ketampanan Sayyidina Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Allah menghikayatkan cerita itu di dalam Al-Quran, sehingga firman Allah itu mengatakan bahawa apabila para perempuan ini sedang memotong sayur, maknanya ketika mana Nabi Yusuf alaihi salam berjalan di hadapan mereka, maka terhirislah jari-jari mereka dan mereka tidak sedar kerana melihat ketampanan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Tetapi barang siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terhiris hati mereka, sehingga kan dalam kisah ada yang menceritakan bahawa sehingga orang kafir, sebahagian daripada orang kafir melihat wajah baginda pun sudah cukup untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengakui Sayyidina Yusuf dalam hadis Nabi SAW, yang bermaksud difahami daripada hadis ini, Nabi mengakui bahawa Nabi Yusuf itu merupakan sebahagian daripada ketampananku, kecantikanku. Maknanya Nabi SAW memperakui bahawa Nabi Yusuf alaihissalam, dia punya ketampanan, dia punya kacakan ataupun dia punya kehansaman itu adalah separuh daripada kehansaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Tuan-tuan, kita beruntung dapat duduk di kalangan dalam fatrah, dalam tempoh umat akhir zaman. Tidak ada lagi, tuan-tuan, selepas ini Rasul yang datang selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun Nabi Isa alaihi salam yang turun ketika hampir kiamat, datang turun daripada langit untuk membunuh Dajjal. Bukanlah Nabi Isa membawa syariat yang baru seperti mana yang difahami oleh kaum Yahudi dan kaum Kristian, dengan mengatakan bahawa akan datang Nabi yang akhir zaman selepas Muhammad,
dan membawa syariat yang baru. Itu tidak benar. Adapun Saidina Isa, Nabi Isa turun daripada langit pada hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat, Nabi Isa ini akan membawa syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nabi Isa akan ikut syariat Nabi SAW. Bukan Nabi Isa turun membawa syariat baru. Tidak. Jadi tidak ada selepas kewafatan baginda Nabi SAW, tidak ada selepas baginda wafat datang Nabi yang lain membawa utusan, seperti mana di kalangan kaum Melayu dulu, tuan-tuan pun ingat, ada seorang Melayu kita mengaku dia Rasul Melayu. Kaha. Itu barang siapa yang mengaku dirinya Rasul, maka dia telah meletakkan dirinya dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia mendustakan ayat Allah, mendustakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariat yang baru tak ada dah. Yang latest adalah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan untuk malam ni berkenaan dengan Syama'ilul Muhammadiyah. Okey, jadi kita sambung kembali kepada kitab ataupun buku yang ada pada skrin yang di hadapan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, kata pengarang, kita masih meniti kitab ini. Kitab iaitu tentang tentang fardu ain. Okey, baik. Kata pengarang. Yang ni kita dah baca tapi kita ulang sikit. Allazi la haula wala quwwata illa bihi al-mawsufu bi kulli kamalin yaliqu bihi, munazzahun an kulli naqsin fi haqqih. Kata pengarang, tidak ada daya. Ni tuan-tuan boleh highlight. Inilah maksud la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, tidak ada daya bagi hamba untuk meninggalkan kemungkaran kecuali dengan pemeliharaannya, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongannya. Dialah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya, Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan pada haknya. Okey. Jadi kita faham di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membantu segala pergerakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membantu apa segala yang kita buat. Dan apa yang kita buat hari ini adalah semua ciptaan Allah Taala. Allah lah yang menggerakkan tubuh badan kita untuk melakukan sesuatu perkara, sama ada perkara itu baik ataupun jahat, kerana perkara yang baik dan perkara yang jahat itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dapat tekan link Google Meet malam ni, dan yang berada di Facebook juga adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu dia katakan tadi, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan daripadanya. Allah yang bantu tangan tuan-tuan untuk tekan link. Allah yang bantu fikiran tuan-tuan. Malam ni set dah. Sabtu malam, Allah yang bantu akal fikiran kita untuk set hari Sabtu malam ada kelas fardu ain. Bukan daripada saya, daripada kalam para ulama. Saya hanya kongsikan, saya bukan mengajar. Allah lah yang bantu kesihatan kita semua supaya kita dapat duduk di depan handphone, supaya kita dapat duduk depan laptop, supaya kita manfaatkan laptop dan handphone itu kepada kebaikan. Dan hari ini mungkin waktu yang sama ada orang yang membuat maksiat, tetapi kita tak pergi kepada tempat maksiat, bahkan kita hadir dalam majlis ilmu ini, maka yang mengelakkan diri kita daripada hadir ke tempat maksiat itu adalah pemeliharaan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita tak seperti Mu'tazilah.
Mu'tazilah ni salah satu golongan yang sesat. Tuan-tuan boleh catat. Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah Qadariyah. Mereka mengatakan bahawa apa sahaja yang dibuat oleh manusia, sama ada kebaikan ataupun kejahatan, semuanya tidak ada berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buat tu memang manusia sendiri yang buat. Subhanallahal azim. Kita ahlu sunnah wal jamaah, segala perkara yang baik dan segala perkara yang jahat, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang Allah mentakdirkan kita sekarang ini adalah Allah menentukan kita, dan ketentuan Allah tu dah lama, dah memang sejak azali, bukan baru. Ketentuan Allah untuk kita mengaji ilmu pada malam ini bukan baru tadi, bukan selepas Ustaz Farid bagi link baru Allah tentukan kita semua akan hadir. Tidak. Waktu 9.30 tuan-tuan mampu tekan link, tuan-tuan mampu masuk dalam Google Meet dengan Facebook, maka itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita belum ada lagi di dunia. Subhanallahal azim. Sebab itu kata ulama, Allah Maha mengetahui. Allah dah tahu dah berapa orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah dan berapa orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah yang penuh azab. Jadi di sini kita faham bahawa kita buat kebaikan, semua ini pertolongan daripada Allah Ta'ala, pemeliharaan daripada Allah Ta'ala, bantuan daripada Allah Ta'ala. Bila kita buat baik. Dan juga kalau kita terhindar daripada maksiat, dan terhindar daripada bencana, terhindar daripada kemusnahan, juga itu datang daripada keselamatan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kaya, tuan-tuan kaya. Tuan-tuan kaya juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita miskin juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup gaji, tuan-tuan, juga pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni ada apa, tuan-tuan? Tak ada apa-apa. Semua hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dialah, kita sambung sikit lagi, tuan-tuan, bawah ni. Okey. Allahu Akbar. Ramai yang masuk. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Baik. Dan dialah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Kita pun dah bagi tahu, Maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala, dia pada Allah Subhanahu Wa Taala ini semua sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Taala. Ayat kita tak berhenti kepada situ saja. Kita kena tambah di belakang tu yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak sifat-sifat kesempurnaan yang di mata kasar kita itu sempurna dah? Tapi ada tak sifat yang sempurna di mata kasar kita tu tak layak bagi Allah Ta'ala? Ada. Contoh, kita katakan dekat orang tu, kamu ni cerdik lah, kamu ni ada akal, sebab tu kamu buat benda baik. Lalu kita katakan Allah juga ada akal, sebab Allah berikan pahala kepada kita. Sifat berakal itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Walaupun sifat berakal itu bila kita puji kepada orang, ia adalah kesempurnaan yang kita puji kepada kawan kita tu. Itu maknanya berakal bukanlah sifat Allah Ta'ala. Walaupun berakal itu bila kita puji orang, dia adalah salah satu daripada sifat sempurna. Maka walaupun di mata kasar kita adalah ianya sifat sempurna, tetapi dia tidak layak bagi Allah Subhanahu Taala. Kerana maha hidupnya Allah Ta'ala ini bukanlah bergantung kepada akal fikiran. Kerana akal fikiran ini hanya Allah cipta pada makhluk. Kerana apa? Kerana makhluk ini perlukan tempat bergantung.
Akal fikiran kan tempat bergantung kita. Kita nak kira, cikgu matematik ajar kita, dulu mula-mula kita sekolah, kita tak tahu apa-apa. 1 tambah 11. Tiba-tiba nombor 11 tu tak cukup jari kita. Maka cikgu kita kata apa? Okey, 11 tu kamu simpan dalam kepala kamu, tambah je 1 jari. Jadi lepas 11 kamu sambung je nombor dekat jari kamu. Lepas 11 jari dekat kamu ada 1, lepas 11 12. Maknanya manusia ini bila dia nak belajar, bila dia nak hidup, dia mesti bergantung kepada akal. Salah satu anggota yang Allah ciptakan kepada kita. Kalau tak ada akal, kita tak boleh fikir, kita tak boleh jawab soalan cikgu kita tu. Sebab apa? Pada anggota kita pun kita tak cukup kan. Jadi kita terpaksa menggunakan makhluk lain yang Allah ciptakan kepada kita. Kita terpaksa bergantung kepada makhluk lain yang bernama akal untuk kita fikir, untuk kita letakkan nombor yang besar tu dalam kepala kita dan nombor yang kecil dekat jari kita. Maka walaupun sifat sempurna iaitu berakal itu sempurna pada mata kasar kita, tetapi dia tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah hidup bukan berakal. Allah tak perlukan bantuan makhluk yang bernama akal. Okey, baik, jelas. Dan sebaliknya, Allah, bila kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bersifat dengan sifat akal, bukan bermakna Allah itu mempunyai sifat kekurangan. Bukan bermakna bila dia tidak mempunyai sifat yang sempurna pada mata kasar manusia, dia bersifat dengan kekurangan. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Contoh macam kita katakan tadi, Allah hidup tidak memerlukan akal. Bila kita katakan Allah hidup tidak memerlukan akal, bukanlah bermakna bila Allah tidak memerlukan akal itu Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Tidak. Bahkan itu adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jelas tak? Pening tak ayat saya? Tolong komen sikit. Saya takut kita ada terkeliru. Sekali lagi saya ulang. Contoh, kita katakan bahawa Allah Subhanahu kita kata ni bila kita puji manusia, kita kata dekat anak kita kata abang ni, adik ni berakal lah. Tapi jaranglah kita guna berakal kan. Kita ada guna perkataan lain. Contoh kita kata adik ni, tengok adik kamu tu cerdik, dia guna akal dia buat satu benda. Kamu kita selalu cakap macam tu kan. Maka berakal tu adalah sifat yang sempurna yang kita puji kepada anak kita pada mata kasar kita. Tetapi tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kerana apa? Allah hidup bukan bergantung dengan akal. Kita hidup, bergantung dengan akal. Okey, itu yang pertama. Dan bila kita kata Allah Maha Hidup tanpa bergantung dengan akal, tidak bergantung dengan akal, bukanlah juga kita maknakan kepada Allah Ta'ala, bukanlah juga kita maksudkan kepada Allah Ta'ala, bukanlah juga kita katakan kepada Allah Ta'ala tu bila tidak berakal, bukanlah Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan. Okey. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Haji. Alhamdulillah. Seorang. Jelas kan? Bukanlah bermakna bila Allah tidak bersifat dengan akal, kita katakan Allah itu mempunyai kekurangan. Tidak. Bahkan bila kita kata Allah itu tidak mempunyai sifat berakal, itulah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Macam tu. Contoh. Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak bersifat dengan sifat makhluk, tidak sama dengan makhluk. Wa iyadzubillah wa na'udzubillahi min zalik. Barang siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluk, maka dia telah meletakkan diri dia kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Okey, jadi kita jelas di situ. Maka Allah tidaklah
mempunyai sifat-sifat kekurangan padanya. Contoh lain, bila orang buat kita, orang aniaya kita, ini contoh lain, sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Secara mata kasar kita, bila orang hina kita, orang buat kita, orang jijikkan kita, orang perli kita, kita katakan kepada dia tu, kamu ni zalim. Bahkan siapa di kalangan kita, contoh mak ayah yang mendera anaknya, kita katakan zalim. Itu secara mata kasar. Antara makhluk dengan makhluk. Bila kita lihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengazab tak orang kafir? Allah mengazab tak orang kafir? Azab. Allah mengazab tak orang yang membuat maksiat kepadanya? Allah mengazab. Adakah kita boleh letak kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat zalim seperti mana kita zalimkan, kita katakan orang yang menginaya kita itu adalah zalim? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Allah mengazab orang yang kafir, Allah mengazab orang yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, Allah mengazab orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan Allah mengazab orang kafir, Allah mengazab orang yang murtad, Allah mengazab orang yang syirik, Allah mengazab orang yang melakukan maksiat juga. Itu juga merupakan salah satu daripada sifat kemuliaan Allah, iaitu Allah bersifat dengan sifat adil. Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh lihat Allah dah bagi tahu kepada kita, barang siapa yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, siapa yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, siapa melakukan melanggar perintah Allah Ta'ala, Allah akan azab. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa, tuan-tuan? Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan zat fizikal kita, Allah lah yang menciptakan perbuatan kita, dan Allah lah yang memberi akal kepada kita. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk berfikir sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk. Maka kalau dia langgar perintah Allah Ta'ala, semua itu hak Allah SWT, sama ada Allah nak mengazab ataupun Allah nak memasukkan dia ke dalam syurga Allah SWT. Kerana kita ni adalah hak Allah Ta'ala. Allah boleh ambil, Allah boleh buat apa saja, apa yang Allah kehendak untuk dia buat. Subhanallah azim. Jadi kita tak ada apa-apa. Jelas tuan-tuan? Jelas. Rezeki Allah punya, jangan bongkak. Kita kaya, jangan bongkak. Jangan sesekali kita bongkak. Allah punya, Allah yang beri. Contoh, kenapa kita kata Allah punya rezeki? Sebab kita kaya, sebab orang tengok harta kita banyak. Harta tu datang rezekinya daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Allah berikan kita kesihatan. Itu pemberian Allah Ta'ala. Menyebabkan kita boleh usaha lebih, jadi kaya. Allah memberikan kaki kita sihat, supaya kita boleh cari duit banyak. Pemberian Allah SWT. Jadi, kita kaya bergantung kepada alat, bergantung kepada harta yang kita ada. Barulah orang boleh sebut kita ni sebagai orang kaya. Jadi kita sebenarnya tak ada apa-apa. Semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bongkak. Kita ada jawatan yang paling tinggi. Jangan sesekali kita bongkak dengan jawatan kita. Allah nak tarik kita bila-bila masa. Jangan kita sesekali bongkak. Bahkan kita kena amalkan, kita kena lakukan apa sahaja yang ada pada kita ini untuk dimanfaatkan, untuk menjadi bekalan kita, untuk memberatkan timbangan kita, timbangan kebaikan di yaumul akhirah nanti, pada hari kiamat nanti. Okey, kita baca satu rangkaian lagi tuan-tuan. Kata pengarang, habis tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya harap tuan-tuan hafal ni. Yang ni saya harap sangat-sangat tuan-tuan hafal. Ni makna dia. Makna ni.
makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan hadis Nabi SAW, tuan-tuan, hadis yang sahih, saya pun terima daripada guru saya, Syekh Umar Kalash hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kuliah yang umum, beliau meriwayatkan, beliau menukilkan riwayat hadis Nabi SAW yang sahih, yang difahami daripada hadis itu. Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim pada hari-harinya, maknanya setiap hari dia baca, maka Allah akan hilangkan padanya 99 jenis penyakit, termasuklah salah satu daripada penyakit itu penyakit sedih. Macam tuan-tuan kehilangan suami, kehilangan pasangan, kehilangan ibu dan ayah, kehilangan anak, musim pandemik COVID, rasa sedih sebab kita termasuk dalam orang yang terkena dugaan, yang Allah beri dugaan kepada kita terkena wabak tersebut. Sedih kan? Jadi kata Nabi SAW, kita dalam keadaan sedih, bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah Allah akan hilangkan rasa sedih itu. Kerana apa? Sedih itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Sihat tuan-tuan, sihat saya, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak ada daya, kita tidak ada kekuatan. Kalau Allah bagi sakit, kita tak ada kekuatan untuk mengelakkannya, kecuali daripada Allah SWT, penjagaan daripada Allah Ta'ala, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Jadi tuan-tuan, saya harap kita sama-sama hafal makna ni. Makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey. Boleh. Siapa yang tak ada kitab boleh tulis dalam buku, tak ada masalah. Okey. Baik. Yang terakhir saya rasa malam ni, untuk malam ni, saya mengharapkan tuan-tuan tak jemu, walaupun kita ulang minggu lepas kita dah baca, tapi mungkin minggu lepas ada perkara yang saya tertinggal, saya tokok tambah pada, tokok tambah tu bukan akal fikiran sendiri tuan-tuan. Apabila kita belajar, kita tambah apa yang kita dapat daripada guru-guru kita. Saya tak mengajar. Okey. Ni kita nak baca yang ni. Okey. Kata pengarang. Ini pengarang ambil daripada ayat Al-Quran ni. Yang ni ayat Al-Quran. Okey, jap. Ni ayat Al-Quran tuan-tuan. Ni ayat Al-Quran. Okey. Kata pengarang meletakkan ayat Al-Quran di sini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini tuan-tuan tulis dekat bawah buku tuan-tuan tu, tulis daripada surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat, kalau tak silap saya, ayat yang ke-11. Tuan-tuan boleh tulis. Ingat, ini adalah dalil, sebelum saya baca maksud dia, ini adalah dalil yang kuat, dalil yang jelas, yang mengatakan Allah ini tidak sama dengan makhluk. Kalau tuan-tuan tak nak hafal, tuan-tuan tengok saya ada tulis di sebelah dia, itu tulisan saya, bukan bukan tulisan daripada pengarang. Saya tambah daripada guru saya. Ni tuan-tuan boleh hafal ayat ni juga. Daripada surah Al-Ikhlas, ayat yang keempat, yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan ini juga ayat yang jelas, yang mengatakan bahawa Allah ini tidak sama dengan makhluk, dan makhluk tidak akan sama dengan Allah Ta'ala. Ustaz, saya pernah dengar ada satu kuliah seorang ustaz ni, dia kata Allah duduk di atas arash. Allah ini ada tangan. Jadi mana dalil dia yang mengatakan Allah ni tak sama dengan makhluk? Allah ini bukan bersifat dengan sifat manusia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ini dua ayat ini adalah dalil yang jelas yang mengatakan bahawa Allah ini tidak sama dengan makhluk. Hatta kalau orang kata Allah duduk di langit di atas aras, maka inilah dalilnya yang boleh kita nafikan kata orang tu. Okey. Apa makna daripada penulisan para ulama ni? Maknanya,
tidak ada sesiapa pun yang menyerupainya dalam apa jua bentuk sekalipun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini makna yang dia tulis dalam bahasa Melayu ini adalah makna bagi ayat dalam surah Asy-Syura, ayat yang ke-11. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka ini adalah dalil yang jelas yang yang kita boleh guna nak mengatakan bahawa Allah bukanlah seperti makhluk. Makhluk ni apa tuan-tuan? Kullu ma siwallah. Kata ulama, makhluk ni, tuan-tuan boleh tulis dekat dalam nota tuan-tuan, makhluk ni apa makna makhluk? Apa makna MAKHLUK makhluk? Makhluk ini adalah kullu ma siwallah, apa sahaja selain daripada Allah Ta'ala. Makhluk apa tuan-tuan? Kullu ma siwallah, apa sahaja selain daripada Allah Ta'ala. Kalau orang kata Allah duduk di atas arash, arash tu selain daripada Allah ke tidak? Ya. Arash itu bukan sebahagian daripada Allah Ta'ala. Arash itu bukanlah zat Allah Ta'ala. Arash itu adalah makhluk Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala. Dan arash itu adalah makhluk yang paling besar Allah cipta dari sudut saiz. Maka boleh tak kita kata Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memiliki sifat-sifat kesempurnaan, kita katakan Allah menempel, Allah duduk di atas makhluknya. Boleh tak tuan-tuan kita kata macam tu? Wa iyazubillah, barang siapa yang kata begitu, barang siapa yang mengatakan bahawa Allah ini duduk menumpang. Kira kalau orang kata Allah duduk di atas arash, maknanya umpama dia mengatakan Allah itu menumpang di atas arash. Allah itu menumpang satu tempat yang dia sendiri cipta, yang dia sendiri buatkan. Maka kalau siapa yang mengata Allah duduk di atas arash dan dia yakin sepenuh keyakinan bahawa memang Allah duduk di atas arash, maka dia telah menjebakkan diri kita ke dalam kekufuran. Kerana Allah tidak perlu bergantung kepada makhluk. Macam tadilah yang kita kata kan, sifat berakal. Berakal tu sifat sempurna. Tapi bagi makhluk, bagi pujian kepada makhluk, adakah sifat berakal itu tidak adakah sifat berakal itu layak bagi Allah Ta'ala? Walaupun dia sempurna di mata kasar makhluk, dia tidak layak. Maka kalau kita nak kata Allah ini maha besar, Allah ini maha kuasa, bukanlah kita mengatakan Allah ini duduk di atas arash. Kerana arash itu tidak membawa manfaat apa-apa kerana dia makhluk Allah. Allah yang menjadikan dia. Sebab itu kita katakan tadi, Allah la tahwihil jihatu sittah. Kata ulama salaf, kasairul mubtada'at, yang ini Allah ini tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tempat duduk seperti mana makhluk. Tuan-tuan duduk depan handphone sekarang ni kan, tuan-tuan duduk depan laptop, tuan-tuan duduk kan. Salah satu, walaupun kita dalam keadaan online, kita kena duduk beradab kalau dalam mengaji ilmu agama ni. Okey. Jadi tuan-tuan duduk di hadapan laptop, di hadapan handphone, duduk. Kerana apa? Tuan-tuan tak mampu berdiri lama. Jadi sifat duduk itu hanya ada pada makhluk. Macam mana kita golongan sesat ini mengatakan Allah duduk menumpang di atas arash? Kalau kita kata begitu, kita telah, seumpama seseorang itu telah mengatakan bahawa Allah juga mempunyai sifat lemah seperti sifat makhluk. Kerana dia kerana apa? Kerana dia perlukan pergantungan kepada makhluknya.
yang bernama Arash. Subhanallah, subhanallah al-aliyyil azim. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Kalau tuan-tuan tengok perkataan syai' ni, syai' ini membawa makna sesuatu pun. Sama ada bila kita faham sesuatu, ia memberi makna sama ada makhluk itu adalah makhluk yang Allah cipta paling besar dari sudut saiz, ataupun makhluk yang paling kecil daripada sudut saiz. Kedua-dua makhluk ini Allah tidak menyerupainya. Allah tidak perlukan bantuan mereka. Allah tidak bergantung kepada mereka. Makna di sini tidak ada sesuatu pun. Makna sesuatu pun itu apa dia? Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk Allah yang besar, sama ada yang besar ataupun yang kecil, yang mampu menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua bentuk keadaan sekalipun. Sama ada daripada zat Allah Ta'ala, makhluk tak boleh serupa dengan Allah Ta'ala, ataupun daripada segi sifat-sifat Allah Ta'ala, juga makhluk tidak akan sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya apa? Kan kita belajar dulu sifat 20 Allah Ta'ala. Allah bersifat dengan sifat sama', iaitu sifat dengar, sifat basar. Itu yang dikata tadi. Ni wa huwas samiul basir. Ni dia kata apa? Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka Allah mendengar dan melihat juga, tetapi sifat mendengar Allah dan sifat melihat Allah tidak sama dengan makhluk. Bahkan makhluk juga tidak akan sama dengan sifat mendengar dan sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah ni Maha Esa dari sudut zat dia. Zat dia tak ada siapa pun boleh serupa. Dan Allah ini Maha Esa dari sudut sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah pun tak ada siapa yang boleh menyerupai Allah. Dan perbuatan Allah Ta'ala antaranya, Allah akan mengazab orang yang dalam neraka, dan Allah akan memberikan nikmat kepada yang beriman. Allah menggerakkan kita, Allah menghidupkan kita. Itu semua perbuatan Allah Ta'ala. Juga perbuatan itu tidak boleh sama dengan makhluk. Bahkan makhluk tidak akan sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, saya rasa cukup sekadar itu pada malam ni. Jadi soalan terakhir saya, adakah jelas berkenaan dengan perbahasan kita pada malam ini? Tolong komen seorang dua. Kalau tak jelas, tak apa, kita akan ulang pada sesi yang akan datang. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan hikmah dan hidayah dalam hidup kita, insya-Allah. Okey, jelas tak? Boleh komen ataupun boleh buka mikrofon anda, insya-Allah. Kalau ada soalan dalam 30 saat daripada sekarang, siapa nak bertanya? Alhamdulillah, jelas. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jadi kalau jelas, tuan-tuan ingat, yang kita bahaskan ini adalah akidah Rasulullah. Yang kita bahaskan ini adalah akidah para sahabat Nabi yang dijamin syurga. Akidah yang kita bahas ini adalah akidah para tabi'in. Para tabi'in ini adalah golongan yang mereka hidup, yang mereka ikut para sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Dan akidah yang kita ajarkan ini adalah akidah seluruh para ulama, daripada para ulama dahulu hinggalah sekarang. Dan kata Nabi SAW, antara kurun yang terbaik, zaman yang terbaik adalah zamanku dan zamanku dan zaman setelahku dan zaman seterusnya. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, antara zaman yang terbaik adalah zamanku, 100 tahun pertama, kemudian 100 tahun yang kedua, kemudian 100 tahun yang ketiga. 300 tahun yang pertama ini adalah zaman yang paling baik
Dan inilah akidah yang kita bawa. Termasuklah zaman imam besar kita 4 mazhab. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana apa saya katakan ini semua akidah 4 mazhab ini? Kerana contoh, saya ambil senang. Contoh, Imam Hanafi, ketua bagi mazhab Hanafi, dia wafat pada tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah termasuk tak dalam 300 tahun yang Nabi janjikan dalam hadis Nabi? Termasuk. Bahkan Imam Hanafi dia duduk dalam 2 zaman, 100 tahun yang pertama dan 100 tahun yang kedua. Selepas kewafatan Imam Hanafi pada tahun 150 Hijrah, lahirlah imam mazhab kita, Muhammad bin Idris, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pada tahun yang sama setelah kewafatan Imam Hanafi. Maknanya Imam Syafi'i termasuk dalam 3 kurun yang pertama yang Nabi baca tadi, yang Nabi bagi tahu 300 tahun yang pertama tu, termasuk. Maknanya ini akidah yang benar. Akidah para salaf, ulama-ulama salaf, dan kita ikut mereka. Dan kata ulama, barang siapa yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah jamin syurga. Kerana kata Nabi, 73 golongan umat akhir zaman ini akan terpecah kepada 73 golongan. 72 golongan itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan 1 golongan saja yang akan masuk ke syurga. Kata ulama, siapakah golongan yang masuk ke syurga itu? Kata ulama, melalui tafsiran mereka daripada hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut al-jamaah. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi menyebut perkataan al-jamaah. Kitalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada hadis yang lain, Nabi menyebut sawadul a'zam. Bila disebut sawadul a'zam, adalah kata ulama kumpulan yang besar, iaitu dipanggil juga sebagai al-jamaah. Berpegang teguhlah tuan-tuan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sesekali ragu-ragu kepada akidah ini, kerana akidah inilah akidah yang jelas, akidah yang bukan akidah yang berpandukan kepada khayalan dan akal fikiran saja, tetapi dia berselari dengan dalil-dalil Allah, dalil-dalil Al-Quran yang kuat, dan dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Kerana kita berpegang bahawa hadis yang sahih dalam berakidah saja yang boleh dijadikan hujah untuk setiap pegangan tersebut. Hadis-hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk satu akidah tersebut. Jadi barakallahu fikum jami'an wa ahsanallahu ilaikum jami'an aidan, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah kami, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah pegangan kami di atas pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana kami yakin ini adalah akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan jauhkanlah daripada pegangan akidah yang sesat ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, juga selamatkanlah akidah zuriat kami ya Allah. Selamatkanlah, jagakanlah zuriat pasangan, akidah pasangan kami ya Allah, supaya kami dapat bersama-sama mati dalam keadaan beriman kepadamu, dan dapat mati dan duduk di dalam syurga-Mu bersama-sama dengan ahli keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf mengambil masa yang lama, dan mohon maaf jikalau ada terkasar bahasa. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.
Alhamdulillah, sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua join. InsyaAllah. Amin, amin. Barakallahu fiki.